ajma'in. InsyaAllah para jemaah dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan tentang nafsu ammarah bisu dan juga tingkatan-tingkatan nafsu yang lain. Dan kita dah faham ini bahawasanya tingkatan nafsu ini kesemuanya kita ada 7 tingkatan. Yang pertama sekali adalah nafsu ammarah, yang kedua adalah lawamah, yang ketiga adalah mulhamah, yang keempat adalah mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam adalah mardiyah, dan yang ketujuh adalah kamilah. Ini dalam ilmu tasawuf ini kita panggil martabat nafsu yang 7. Dan ini semua seperti mana kita mengatakan disebut dalam Al-Quranul Karim. Yang ini ia berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan perkara-perkara yang merupakan ijtihad dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat kita usahakan atas mensucikan diri. Sebab ini naik daripada satu maqam nafsu kepada maqam yang lain memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada usaha. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak datang dengan kita lena, tetapi ia memerlukan pengorbanan jiwa dan tenaga dan harta. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini, insya-Allah. Sekarang kita akan meneruskan yang mana Al-Imam Ghazali mengatakan, wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama, dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah diragut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Ini Al-Imam Ghazali sekarang menunjukkan nasihat ini kepada penuntut ilmu. Dia mengatakan, wahai mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastikanlah kamu bersama dengan golongan yang pertama. Siapakah golongan yang pertama? Ini kita telah disebutkan sebelum ini. Golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang apabila mempelajari ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain, maksud mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempelajari ilmu, dan dia menjadikan ilmu itu sebagai satu alat yang mana dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempelajari ilmu fiqh, maka dengan niat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, supaya dengan melaksanakan perintah Allah kita boleh mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keredaan Allah Subhanahu Wa Taala datang apabila kita melaksanakan perintahnya dan kita meninggalkan larangannya. Dan kita apabila mempelajari, kita nak mengetahui apakah cara kita melaksanakan perintah, apakah syarat-syaratnya, apakah rukun-rukunnya, supaya ibadat kita menjadi sah, muamalat kita menjadi sah. Maka kita akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melaksanakan perintah Allah menurut kepada cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita maksud kita belajar ilmu agama adalah Allah, maka ini adalah kejayaan dan kebahagiaan. Tetapi kalau sekiranya kita belajar ilmu agama sebab selain Allah, belajar ilmu agama kerana keduniaan, belajar ilmu agama supaya dipanggil syekh ataupun maulana sebagainya, maka ini tidak mendapatkan apa-apa pahala, dan seseorang itu tidak mendapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menempuh jalan seperti itu. Jadi Al-Imam Ghazali dia mengatakan, jadilah kamu golongan yang pertama, yang mana maksud hidup mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala yang dilakukan oleh mereka adalah kerana Allah. Dia bekerja kerana Allah, dia berkahwin kerana Allah, dia belajar kerana Allah. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu yang sangkut paut dengan kedoktoran ataupun engineering dan sebagainya. Ini semua adalah jenis ilmu fardu kifayah. Dia ada kaitan dengan agama.
Dia melakukannya segala-galanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin, Islam yang mengajarkan kepada kita, jadikanlah maksud hidup kita Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pledge kita, tiap-tiap hari kita baca pledge. Seperti mana di sekolah-sekolah yang ini baca pledge. Sekolah-sekolah budak-budak apabila di primary school, secondary school, pertama sekali dimulakan dengan apa? Macam dulu saya ingat bila sekolah primary school, sekolah secondary school, sekolah tidak boleh mula melainkan semua nak kena berdiri baca pledge. Semua nak kena diri. Lepas itu yang di tangan yang di sebelah letak dekat dada. Gambar-gambar yang dibaca, we the citizen of Singapore, ini pledge. Tiap-tiap hari wajib, bukan sunat hukum ni. Betul ke tidak? Ini dia jadi fardu ain. Yang ni semua yang dipelajar semua nak kena baca. Dulu saya ingat saya tak suka baca pledge sangat. Jadi kadang-kadang saya tak baca, kena tangkap. Masya-Allah, ada prefect go around tengok siapa yang tak baca sebagainya. Ini mereka mewajibkan pledge. Kenapa? Sebab ini pledge ini dia sentiasa mengingatkan yang ini maksud kenapa kita belajar. Walaupun maksud mereka adalah dunia sahaja, betul ke tidak? Tetapi dalam Islam kita punya pledge adalah bila kita masuk ke dalam salat, ini doa iftitah. Sebelum ini kita baca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan janjian kita kepada Allah. Kita ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kontrak kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kita mengatakan sesungguhnya kehidupan kita, kematian kita, ibadat kita, solat kita, Allah lah maksud. Segala-galanya kerana Allah. Yani kita hidup kerana Allah, kita mati kerana Allah, kita solat kerana Allah, kita ibadat kerana Allah. Itu maksudnya. La syarika lahu. Kita juga i'tiqad, kita tidak akan syirikkan Allah yang ini kepada selainnya. Wa bidzalika umirtu. Dan itu yang aku telah diperintahkan oleh Allah. Dan akhir kita mengatakan wa ana minal muslimin. Dan aku bersaksi bahawasanya aku di kalangan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini yang dimaksudkan dengan muslimin. Muslimin yang di sini maksudnya bukan saja orang yang mengucapkan kalimah syahadah, tetapi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Sebab asal perkataan muslim daripada perkataan aslama. Aslama maksudnya menyerah diri. Dalam English kita panggil surrender. Itu sebab kalau berlaku peperangan ada istislam. Musuh apabila surrender, ini kita panggil apa? Dia telah melakukan istislam. Asal ini perkataan aslama. Jadi seorang muslim adalah seorang yang menyerah diri kepada Allah. Apa maksud ini menyerah diri kepada Allah? Maksudnya dia menjalankan kehidupannya berdasarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan apa yang dia nak, tetapi apa yang Allah nak. Jadi dia menanyakan kepada dirinya, apa yang Allah perintahkan saya? Allah perintahkan saya untuk saya melakukan salat 5 waktu, marhaba. Allah perintahkan saya yakni untuk saya tidak menipu dalam perniagaan, saya tidak menipu dalam perniagaan. Allah memerintahkan saya ada hubungan baik dengan ahli keluarga, saya usahakan untuk adakan hubungan baik dengan ahli keluarga. Allah perintahkan saya tidak boleh aniaya mana-mana manusia, binatang dan sebagainya. Maka saya elakkan diri saya daripada melakukan penganiayaan. Allah perintahkan saya tidak melakukan zina, tidak minum arak, tidak berbohong, tidak mengumpat orang, tidak fitnah. Saya cuba supaya untuk mengelakkan. Yang ini maksudnya kita menjalankan kehidupan kita seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, bukan seperti mana yang kita nak. Berbeza dengan ramai manusia zaman sekarang. Ramai manusia zaman sekarang mengatakan kita ni ada freedom, nak buat apa saja yang kita mahu. Jadi ikut sajalah kepada hati dan nafsu. Buatlah dia apa yang kita buat saja apa yang kita nak, sebab we are living in a free world. Ini adalah fahaman-fahaman yang di luar sana. Jadi manusia hari ini dia menyangkakan dia bebas. Dia bebas untuk melakukan apa sahaja. Maka dia ikut kepada hawa nafsunya. Sedangkan Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Kalau kamu ikut kepada hawa nafsu begini, kamu akan mendatangkan kebinasaan. Tapi ini kebanyakan manusia terjerumus dalam perkara ini. Semua yang di atas dasar apa? Freedom. Maka mereka menyangkakan orang yang beragama ni orang yang telah apa? Orang yang telah mengkongkong diri mereka dengan hukum ahkam. Tetapi mereka tidak mengetahui
Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kejayaan manusia selagi mana manusia serah diri kepada Allah. Itu sebab konsep yang diserah diri kepada Allah adalah konsep yang sangat penting dalam Islam. Jadi apabila kita ada keazaman untuk melaksanakan perintah Allah dan menyerahkan diri kepada Allah, Allah akan bukakan jalan. Tapi kalau kita menyangkakan kita dah pandai, misalan tak perlu Allah, kita ada diri kita sendiri, saya ada duit, saya ada kepandaian, saya ada akal, saya boleh buat apa yang saya nak, kenapa saya nak kena ada agama? Ada orang yang fikiran dia begitu. Maka dia meletakkan diri ni dalam kebinasaan di dunia ini dan di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Maka seterusnya Al-Imam Ghazali mengatakan, hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua. Golongan yang kedua maksudnya mereka melakukan segala-galanya kerana selain Allah. Dia melakukan segala-galanya kerana keduniaan, kerana wang, kerana pangkat, tetapi dia tidak ingat kepada Allah. Ini juga membawa kepada kebinasaan. Kerana banyak sekali orang yang lalai, yang telah diragut oleh kematian sebelum dia bersempat bertaubat, lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Kenapa? Sebab golongan yang ketiga, dia menyangkakan dia manusia yang paling baik. Jadi kalau orang dia sangkakan dirinya manusia yang paling baik, bagaimana dia nak memperbaiki dirinya kalau dia menyangkakan dia sudah baik? Tetapi pada hakikat dia telah ditipu oleh syaitan. Dia melaksanakan ibadah dan dia merasakan dia adalah manusia yang paling baik, tetapi maksud dia melakukan segala-galanya adalah kerana selain Allah. Maka orang seperti ini, na'udzubillah min zalik, ditipu oleh syaitan. Dan susah dia nak taubat sebab dia sudah menyangkakan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu adalah taqwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah taqwa yang batin. Sekarang Al-Imam Ghazali dia menerangkan kenapa dia menulis kitab ini. Kenapa dia menamakan kitab ini Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah maksudnya permulaan jalan hidayah. Jadi maksudnya ada jalan di sini, dan seseorang itu berada pada permulaan. Ini maksudnya adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang menuju kepada Allah. Seperti mana bila kita nak keluar, kita nak jalan, kita punya destinasi dan maksud. Bagaimana pula dengan kehidupan kita? Apakah maksud kehidupan kita? Kita mengatakan maksud kehidupan kita adalah Allah. Bagaimana kita nak mendapatkan keredaan Allah? Selepas itu kita menanyakan soalan, apakah jalannya? Sekarang kita faham maksud hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keredaan Allah. Tetapi kita juga perlu menanyakan diri kita, bagaimana kita nak menempuh jalan yang mana dengannya kita mendapat keredaan Allah. Di sini Imam Ghazali tulis kitab ini, Bidayatul Hidayah. Yang dia mengatakan, saya akan syarahkan bagaimana awak akan menempuh jalan ini supaya akhirnya awak sampai kepada maksud. Akhirnya sampai kepada maksud hidup. Kita akan mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan pada tiap-tiap permulaan ada akhir. Di kullil bidayah nihayah. Kita ada bidayatul hidayah dan kita ada nihayatul hidayah. Bidayatul hidayah adalah permulaan jalan menuju kepada Allah. Nihayatul hidayah adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi setiap orang muslim harus faham kepentingan ini. Sebab ini adalah maksud hidup kita. Bagaimana kita nak mendapatkan maksud ini? Ini yang akan diterangkan oleh Al-Imam Ghazali. Maka dia mengatakan permulaan jalan hidayah adalah taqwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu adalah taqwa yang batin. Jadi dia menerangkan bidayatul hidayah, permulaan bagi hidayah adalah apabila seorang muslim usahakan atas ketakwaan yang zahir. Ketakwaan yang zahir.
Jadi kita nak kena faham ini apa maksud dari takwa yang zahir. Ketakwaan ini definisinya adalah imtisalul awamir wajtinabuz zawajir. Ini takwa. Jadi definisinya adalah imtisalul awamir wajtinabuz zawajir. Yani maksudnya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yani Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menciptakan kita, dia mewajibkan kita dengan beberapa kewajipan dan dia melarang kita dengan beberapa larangan. Maka ketakwaan adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, zahir dan batin. Kita bila dengar ni nampak macam senang ya. Oh, ini takwa rupanya. Pendeknya begini. Masya Allah. Tapi bila kita merenungkan maknanya, dia merangkumi semua aspek kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita dirangkumi dengan hukum Allah. Ini adalah kehebatan agama Islam. Yang ini maksudnya tiap-tiap perbuatan manusia ada hubungannya dengan hukum Allah. Semua perbuatan manusia. Daripada kita bangun daripada tidur sampai kita tidur pada waktu malam, hatta tidur kita pun ada hukum. Tiap-tiap gerakan kita ada hukum. Tiap-tiap gerakan. Islam ini menerangkan kepada kita apa yang ini hukum yang ini bila kita duduk, apa kita bila kita bangun, bila kita berjalan, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita duduk, apa yang ini doa yang kita boleh baca, bagaimana yang ini adab kita pada waktu pagi, adab kita pada waktu petang, apa nak buat, bagaimana kita nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam, pada waktu siang, bila kita bangun daripada tidur, bila masuk tandas, keluar tandas, bila kita nak cebok pun ada doa. Tak ada agama yang ni ajar penganutnya dalam tandas ini pun ingat ini kepada Allah. Islam. Begitu juga bersatu dengan isteri, ada doanya. Nabi SAW ini mengajarkan yang ini doa. Yang ini sebelum seorang itu yang ini bersatu dengan isterinya, apa yang ini nak baca, supaya dia dapat jaga anak itu daripada gangguan syaitan dan jin. Begitu juga bila kita masuk rumah, doa nak masuk rumah, keluar rumah, doa makan, doa minum, bila kita nak tidur, bila kita bangun daripada tidur dan sebagainya. Jadi maksudnya ke semua kehidupan yang ni kita dirangkumi oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang dimaksudkan dengan takwa yang zahir. Takwa yang zahir, pertama sekali kita harus faham apa hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam tiap-tiap perbuatan yang kita melakukan. Perkara yang kedua adalah bagaimana kita nak mengamalkannya. Jadi pertama sekali kita nak kena belajar, faham. Lepas itu kita nak kena mengamalkan. Dan apabila kita mengamalkan ini, maka 24 jam kehidupan kita dalam ketaatan. 24 jam. Imam Ghazali mengatakan ini bidayatul hidayah. Masya Allah. Ini baru permulaan. Yang ini maksudnya satu orang baru yang ini nak bergerak maksudnya. Jadi apakah permulaannya? Permulaannya adalah dia mengatakan takwa yang zahir, yang merangkumi segala yang ni aspek yang ni kehidupan kita, daripada kita tidur sampai kita bangun. Jadi kalau kita mampu melakukan ini, baru kita berada di jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak, maka kita akan tersasar. Kita akan tersasar yang ni jalan. Satu orang yang ni nak pergi Woodland, tapi line up ini dekat Chua Chu Kang. Yang ni lain macam. Dia dah yang ni tersasar. Apa sebabnya? Sebab dia tak ikut protokol. Dia tidak ikut apa kita mengatakan, dia punya apa? Tak ikut GPS dengan betul. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga yang ni kita nak kena berjaga-jaga. Sebab syaitan dengan nafsu sentiasa menunggu. Ini adalah musuh kita. Syaitan akan bisik kepada kita, jangan ambil jalan ni, ambil jalan ini. Ini jalan yang ni lebih selamat. Nafsu kita yang ni akan mendorong kita melakukan maksiat. Bila kita melakukan maksiat, terjebak yang ni dalam yang ni perkara yang menghindarkan kita menuju kepada Allah, maka kita memerlukan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat. Dan selepas itu meneruskan perjalanan. Dan kita tidak boleh putus asa. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang kita menempuhnya sampai datang maut. Tidak ada akhir baginya. Tidak ada akhir. Satu orang ini tidak boleh mengatakan alhamdulillah saya telah sampai dan saya dah selamat. Belum lagi. Maut ini belum datang. Selagi mana yang ini maut ini belum datang, yang ini syaitan sentiasa akan
cuba untuk menyesatkan kita. Maka di sini Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, saya akan menerangkan apa itu jalan menuju kepada Allah supaya kamu mencobanya. Dia mengatakan, kalau kamu mendapati hati kamu cenderung kepadanya, maka ini ada alamat nafsu kamu cenderung kepada ketakwaan. Tetapi kalau kamu mendapati berat, maksudnya nafsu ada masalah. Jadi itu sebab kita membicarakan tentang nafsu, tingkatan nafsu sebelum ini, kita dapat mengetahui nafsu kita ni tahap ini apa, maqam ini di mana. Adakah kita amarah ataupun lawama ataupun mulhama ataupun mutmainnah, dan bagaimana kita nak usahakan untuk kita memperbaiki diri. Jadi dia mengatakan, ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah adalah takwa yang zahir, dan nihayatul hidayah adalah takwa yang batin. Takwa yang batin adalah ibadah kebatinan. Sebab ibadah kita ada zahir dan batin. Ibadah yang zahir adalah apa yang kita melakukan pada zahirnya. Pada zahirnya kita melakukan salat, tetapi batin kita bagaimana? Kalau batin kita ikhlas dan ada khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang perkara yang menyampaikan kita kepada nihaya. Tetapi kalau kita setakat zahir sahaja, tetapi batin kita tidak ada ikhlas, batin kita tidak ada zikrullah, tapi pada zahirnya kita baca doa, pada zahirnya kita salat, tetapi kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam zikir, maka ini ada kepincangan. Ini melambatkan seseorang itu sampai kepada nihaya. Sebab Imam Ghazali mengatakan jalan menuju kepada Allah ada bidayah dan ada nihaya, ada zahir dan ada yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, insya-Allah taala dapat kita mendekatkan diri kepada Allah seperti mana Allah berikan hidayah kepada hamba-hambanya yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah disebabkan masa saya berhenti di sini. Insya-Allah kita akan meneruskan lagi pada pengajian yang akan datang. Wa ila hargatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.